Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan dan rahmat ini. Pada 15 Julai 2014, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam genap berusia 68 tahun. Seperti juga pada tahun lepas, tarikh ulang tahun Hari Keputeraan Baginda jatuh pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Dalam tempoh hampir 47 tahun memerintah negara Brunei Darussalam, ke bawah Duli Yang Maha Mulia merupakan pemaju dan penggiat pelbagai kejayaan dalam pembangunan dan kemajuan yang meliputi perkembangan infrastruktur, agama, ekonomi, pentadbiran dan sosial. Audah, dunia terkejut dengan tragedi yang sangat menyayat hati apabila pesawat penerbangan Malaysia MAS MH17 ketika dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur jatuh terhempas di timur Ukraine pada 17 Julai 2014 mengorbankan kesemua 295 penumpang di dalam pesawat berkenaan. Ia merupakan tragedi kedua menimpa syarikat penerbangan Malaysia selepas misteri kehilangan pesawat MH370 pada bulan Mac lalu. Susulan tragedi itu, Perdana Menteri Malaysia mengutuk keras tindakan tidak berhati perut dan tidak bertamadun yang disifatkan sebagai ganas dan mahu pihak terbabit dibawa ke muka pengadilan dengan segera dan dihukum. Laporannya bersama ayah Haji Abdul Hamid. Sejak menaiki takhta kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam giat berusaha meningkatkan lagi kemajuan yang telah dirintis oleh Paduka Ayahanda Baginda dalam usaha-usaha membangunkan negara melalui pelbagai projek dan rancangan kemajuan negara. Semuanya adalah demi kesejahteraan, keamanan, kedaulatan dan kemakmuran rakyat dan negara. Baginda juga sering berangkat mengadakan lawatan mengejut ke kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan dalam sama-sama memastikan program serta projek yang dirancang bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan jayanya di samping meneliti lebih dekat prasarana dan kemudahan yang terdapat di jabatan-jabatan berkenaan seiring dengan kemajuan teknologi masa kini. Baginda juga berangkat ke tapak-tapak perindustrian, ladang pertanian, syarikat-syarikat dan perusahaan kecil dan sederhana dalam memastikan para pengusaha mendapat kemudahan yang kondusif baik dari segi prasarana dan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi yang berkenaan. Rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam sangat bersyukur dan menjunjung kasih atas kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang sering memeduli nasib dan masa depan mereka. Bukan sahaja rakyat dan penduduk di kawasan-kawasan bandar, malah mereka yang tinggal di daerah-daerah dan kampung-kampung pedalaman juga mendapat perhatian yang sama dari Baginda. Mereka yang ditimpa musibah juga diberi perhatian sewajarnya oleh Baginda sebagai suntikan semangat untuk lebih tabah menghadapi segala dugaan yang dihadapi. Keberangkatan Baginda ini jelas menunjukkan sifat Baginda yang sangat mengambil peran tentang hal ehwal kebajikan rakyat. Masyarakat yang kurang berkemampuan juga mendapat pembelaan dari kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Bantuan disumbangkan kepada anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal, orang kurang upaya, warga emas kurang berkemampuan, dan sebagainya. Setiap menjelang bulan Ramadan, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, termasuk umat Islam dari luar negeri yang bekerja di negara ini, juga menerima kurma, kurnia pribadi Baginda yang disampaikan melalui Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan diagih-agihkan oleh ketua-ketua kampung dan agensi-agensi berkenaan. Pesawat penerbangan Malaysia itu dipercayai ditembak jatuh menggunakan peluru berpandu dari bumi ke udara membunuh kesemua penumpang di dalamnya. Tragedi itu turut menerima kutukan dan meminta siasatan segera antarabangsa.
serpihan bangkai pesawat serta mayat-mayat para penumpang dan kru Boeing 777 itu ditemui di sebuah kawasan yang dikuasai oleh pemisah pro-Rusia di Donetsk, di timur Ukraine. Sebahagian bangkai pesawat yang terbakar sukar dikenali dan hanya bahagian sayap yang jelas menunjukkan lambang syarikat penerbangan Malaysia. MAS dalam kenyataannya menyebut angka korban jiwa dari tragedi tersebut meningkat dari 295 orang kepada 298. Ia berikutan 3 orang anak damit tidak termasuk dalam senarai asal penumpang pesawat malang itu. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak menyifatkan kejadian itu sebagai hari penuh tragik kepada Malaysia. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Seri Leo Tiong Lai semasa sidang media mengutuk penembakan jatuh pesawat penerbangan Malaysia MH17 dan menuntut mereka yang bertanggungjawab dihadapkan ke muka pengadilan. Di Amsterdam, akhbar-akhbar setempat melaporkan nahas pesawat penerbangan Malaysia mengorbankan sekurang-kurangnya 154 penumpang warga Belanda dan disifatkan sebagai salah satu bencana udara paling buruk dalam sejarah negara itu. Pesawat MH17 penerbangan Malaysia itu terhempas kira-kira 40 km dari sempadan Rusia berdekatan ibu negeri rantau Donetsk, kawasan yang menjadi kubu kuat pemisah yang bertempur dengan tentera kerajaan Ukraine. Kiev menuduh penentang pro-Moskow dengan bantuan pegawai perisikan tentera Rusia melepaskan tembakan peluru berpandu jarak jauh dari bumi ke udara era Soviet SA-11. Perdana Menteri Australia Tony Abbott juga turut mengutuk penembakan jatuh pesawat penerbangan Malaysia itu dan meminta penyiasatan bebas antarabangsa. Tuan Abbott juga menuduh Rusia bertanggungjawab ke atas kejadian itu, apa yang disifatkannya sebagai jenayah yang disengajakan kerana ia berlaku di wilayah yang dikuasai pemisah sokongan Rusia. Australia mengesahkan 27 warga negaranya berada di dalam pesawat tersebut, menjadikan Australia penumpang kedua terbesar di samping Belanda. Ukraine dan Rusia saling tuduh-menuduh menembak jatuh pesawat tersebut di tengah-tengah konflik yang semakin meruncing antara kedua-dua pihak. Sementara itu, Malaysia menuntut agar pasukan penyiasat dapat memasuki segera ke kawasan pesawat Malaysia MH17 yang terhempas dan diberi jaminan keselamatan. Menteri Pengangkutan Malaysia, Datuk Seri Leo Tiong Lai berkata, Malaysia juga menuntut agar semua mayat dibenarkan untuk diperolehi semula, dikenal pasti dan dihantar balik. Beliau menambah, Kuala Lumpur amat bimbang bahawa pasukan antarabangsa telah dihalang daripada memasuki lokasi kemalangan. Datuk Leo berkata, kerajaan Ukraine telah memaklumkan pasukan penyiasat antarabangsa bersama bahawa lokasi kemalangan adalah di bawah kawalan sepenuhnya oleh kumpulan pemisah. Pasukan siasatan antarabangsa yang terdiri daripada pegawai-pegawai Belanda, Malaysia, Kemalangan dan Siasatan Britain dan Lembaga Keselamatan Pengangkutan Amerika Syarikat. Pasukan Malaysia seramai 133 pegawai dan pakar yang terdiri daripada anggota mencari dan menyelamat, pakar-pakar forensik serta pakar-pakar teknikal dan perubatan telah tiba di Kiev pada hari Sabtu. Penerbangan MH17, sebuah pesawat Boeing 777-200 adalah dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur apabila ia dipercayai ditembak oleh peluru berpandu dari permukaan bumi ke udara dan terhempas di rantau Donetsk, timur Ukraine pada 17 Julai 2014. Sementara itu, mayat mangsa yang ditemui telah diletakkan dalam peti sejuk kereta api. Jawatan kuasa kerajaan Ukraine berkata, penyelamat menemui 251 mayat pada hari Ahad lalu di lokasi kemalangan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Malaysia mahu mayat semua mangsa dalam nahas pesawat Malaysia MH17 itu dibawa balik ke Malaysia untuk dikebumikan. Beliau juga mahu mayat-mayat mangsa dikeluarkan dari lokasi kemalangan di Donetsk, timur Ukraine sebelum sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Datuk Najib mengulangi pendirian bahawa jika siasatan membuktikan pesawat itu ditembak jatuh, mereka yang bertanggungjawab mesti dibawa ke muka pengadilan.
44 rakyat Malaysia adalah antara 298 penumpang dan anak kapal dalam pesawat MH17 yang dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur apabila ia jatuh terhempas di Donetsk, timur Ukraine. Auda dalam perkembangan terbaru mengenai nahas MH17. Laporan mengatakan kereta api yang membawa mayat sebahagian daripada 298 mangsa penerbangan Malaysia MH17 yang terhempas tiba di Kharkiv yang dikuasai kerajaan Ukraine dalam fasa pertama perjalanan pulang untuk dituntut oleh keluarga masing-masing. 5 gerabak sejuk mengandungi 200 beg mayat tiba di Kharkiv selepas pemisah pro-Rusia bersetuju menyerahkan kotak hitam kepada pihak berkuasa Malaysia dan mayat tersebut terbabit kepada Belanda. Menurut laporan, Malaysia pula akan menghantar kotak hitam berkenaan ke makmal di Britain untuk dianalisis. Berita ASEAN seterusnya memaparkan kerosakan akibat taufan kuat Ramasun yang melanda Filipina dan Vietnam. Manakala di Kemboja, buat pertama kali Perdana Menteri menyertai masyarakat Islam di negara itu pada majlis bersungkai sempena bulan Ramadan yang mulia ini. Laporannya bersama ayah Haji Abdul Hamid. Taufan kuat Ramasun melanda ibu negeri Manila baru-baru ini, memusnahkan 7,000 buah rumah dan merosakkan 19,000 buah yang lain. Sementara itu, lebih 530,000 orang ditempatkan di pusat-pusat perlindungan. Angin kencang dan hujan lebat menjejaskan ibu negeri Manila dan menyebabkan kebanyakan kawasan dan beberapa jalan utama terputus. Sementara itu, kerja-kerja membaik pulih mula dilaksanakan di wilayah Batangas di selatan Manila, terutama jambatan yang menghubungkan bandar-bandar berkenaan. Kerajaan setempat juga mengatakan usaha digiatkan bagi membantu mangsa taufan termasuk bantuan penempatan dan penghantaran bekalan makanan. Filipina purwatannya dilanda 20 taufan setiap tahun dan sering berlaku pada musim hujan dari bulan Jun hingga Oktober. Dalam kejadian taufan Haiyan bulan November tahun lalu, lebih 6,000 orang maut di bahagian tengah negara itu. Dari Manila, taufan Ramasun bergerak ke Vietnam dan membadai bandar Mong Chai, pantai timur laut wilayah Kuang pada hari Sabtu lalu. Mong Chai yang terletak di sempadan China, Vietnam adalah tempat pertama yang dilanda taufan tersebut. Pokok-pokok di sepanjang jalan raya tumbang akibat taufan dan kerosakan ke atas beberapa prasarana di ibu kota. Menurut media tempatan, bandar Hai Phong, wilayah Lang Son dan wilayah Quang Ninh di utara Vietnam terus terjejas oleh taufan Ramasun. Selepas menerima amaran taufan kuat itu dari Jabatan Kaji Cuaca setempat, hanya beberapa penduduk keluar dan tiada kemalangan dilaporkan. Menurut Menteri Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar Vietnam, Kerajaan Mong Chai memindahkan hampir 2,000 keluarga ke kawasan yang selamat sehari sebelum taufan membadai. Banyak penerbangan domestik ke bandar Hai Phong ditangguhkan atau dibatalkan. Perdana Menteri Kemboja Hun Sen buat pertama kali menyertai masyarakat Islam di negara itu pada majlis bersungkai sempena bulan Ramadan yang mubarak ini. Berucap sebelum majlis makan malam itu, Tuan Hun Sen berkata kerajaannya senantiasa memberi perhatian kepada masyarakat Islam di Kemboja dan memberi layanan yang saksama dalam semua aktiviti sosial. Pada majlis yang dihadiri oleh kira-kira 1,200 umat Islam Kemboja, Tuan Hun Sen juga berjanji untuk membiayai majlis berbuka puasa tahunan itu. Kerajaan menikmati sokongan yang meluas di kalangan minoriti penduduk Islam Kemboja yang dianggarkan berjumlah kira-kira 600,000 orang. Mesyuarat ke-11 Majlis Komuniti Sosial Budaya ASEAN ASCC berlangsung di Naypyidaw, Myanmar. Mesyuarat dipengerusikan oleh Menteri Kebudayaan Republik Kesatuan Myanmar, Tuan Yang Terutama Ai Yen Yew dan dihadiri oleh Jemaah Menteri ASCC dan Timbalan Setiausaha Agung Sekretariat ASEAN.
Mesyuarat antara lain membincangkan bidang-bidang yang diberikan keutamaan dan yang berpotensi dapat disebarkan bagi ASCC tahun ini. Tema mesyuarat bergerak ke arah perpaduan menuju komuniti yang aman dan makmur. Pada mesyuarat itu, pegawai membincangkan isu-isu pekerja asing serantau, terutama perlindungan pekerja asing di rantau ini. Di bawah tajuk perlindungan dan promosi pekerja migran, Perjanjian Bab 10 yang menjamin hak-hak asasi ke atas pekerja asing dan menjelaskan peranan negara-negara yang menghantar dan menerima pekerja asing telah digubal oleh ASCC. Kementerian Buruh, Pekerjaan dan Keselamatan Sosial Myanmar menjalankan tugas-tugas ke atas isu-isu pekerja migran di bawah ASCC. Kita mungkin mengenali buah apple, anggur, lye dan pig, tetapi tidak ramai yang mengenali rupa sebenar pokok-pokok itu. Sebahagian daripada nama tumbuh-tumbuhan tempatan juga sudah tinggal nama kerana sukar ditemui masa kini. Semua itu boleh dijawab apabila berkunjung ke kebun buah-buahan tropika di Teluk Bahang, Pulau Pinang, Malaysia. Terletak kira-kira 700 kaki dari paras laut, kebun ini merupakan satu-satunya kebun buah-buahan tropika di Malaysia yang ditanam dengan lebih 250 spesies pokok buah-buahan, terutama spesies liar dan eksotik. Sesuai dengan kedudukannya di puncak bukit, dikeliling hutan tropika, kebun ini turut ditanam dengan buah-buahan yang biasanya terdapat di negara beriklim sejuk seperti apple, anggur, lye, pig dan longan Brazil. Tanah bukit seluas 25 ekar itu dimajukan menjadi ladang tanaman pelbagai jenis buah-buahan sebagai satu cara memelihara spesies tanaman itu daripada terus hilang dan pupus. Antara spesies pupus yang ditanam di sini termasuk pedalai, sukun sentul, asam embang, asam gelugur, petai padi, durian Belanda dan tampoi. Waktu yang paling sesuai mengunjungi kebun buah-buahan ini ialah dari bulan Mei hingga Julai. Selain mengenali pokok buah-buahan, pengunjung juga berpeluang menikmati keenakan buah-buahan tropika. Pengunjung tetap boleh menikmati buah-buahan tempatan sekalipun mereka datang bukan pada musimnya. Auda masyarakat ASEAN telah menunjukkan beberapa tanggungjawabnya dalam kalangan negara anggota untuk menggalakkan pembangunan mapan, menangani trend penduduk tua yang semakin meningkat, menggalakkan daya tahan dalam menangani krisis dan bencana, mengambil pendekatan dalam perkembangan hubungan dengan rakan dialog dan untuk menetapkan jangkaan yang bertujuan untuk mencapai keputusan bersama. Oleh kerana itu, ASEAN perlu menyatukan pencapaian mereka dan bergerak ke hadapan sebagai satu komuniti yang mantap sesuai dengan moto ASEAN, satu visi, satu identiti, satu komuniti. Untuk mengikuti berita ASEAN, anda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn dan kepada semua muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah puasa dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.